Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab pelan dan dongakkan bahagian yang ketiga, dan kita akan fokus kepada bagaimana ingin melukis pelan dan dongakkan menggunakan teknik sukuan. Okay, sebelum itu kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan pelan dan dongakkan. Pelan ialah unjuran ortogon pada satah mengufuk sebagaimana dilihat daripada atas. Okay, sebagai contoh, kita ada satu prisma dan bila kita sebut pelan bermaksud kita akan lihat prisma tersebut dari bahagian atas. Dongakkan depan. Dongakkan depan ialah unjuran ortogon pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah hadapan. Okay, sama juga kita akan lihat dari arah dongakkan depan. Kemudian kita ada dongakkan sisi, dan bila kita sebut dongakkan sisi merujuk kepada unjuran ortogon pada satah mencancang sebagaimana dilihat daripada sisi kanan atau sisi kiri. Bermaksud dongakkan sisi ada dua jenis lah, iaitu dongakkan daripada kiri dan dongakkan daripada kanan. Okay, ini adalah dongakkan daripada sisi kanan, dan yang kedua ini adalah dongakkan daripada sisi kiri. Okey, jadi sebagai rumusannya, kalau kita cantumkan ketiga-tiga istilah tadi, so pelan merujuk kepada unjuran ortogon pada satah mengufuk pandangan daripada atas, dan dongakkan pula merujuk kepada unjuran ortogon pada satah mencancang sama ada daripada depan ataupun daripada kiri dan juga kanan. Okay, sebelum kita terus kepada teknik melukis, kita kenal dulu jenis-jenis garis yang akan kita gunakan dalam lukisan tersebut. Yang pertama ialah garis padu. Garis padu ini akan digunakan untuk melukis sisi objek yang dapat dilihat dari arah pandangan. Okay, yang kedua ialah garis sempang. Garis sempang kita akan gunakan untuk melukis sisi objek yang terlindung ataupun tidak dapat dilihat dari arah pandangan. Okay, dalam keadaan biasanya garis sempang ini kita sebut sebagai garis putus-putus. Okay, dan garis yang ketiga ialah garis padu halus, iaitu garis yang kita gunakan untuk melukis garis binaan ataupun unjuran, ataupun kita boleh sebut sebagai garis maya yang sebenarnya tidak wujud pun pada objek tersebut. Okey, dan pada hari ini kita akan fokus kepada melukis pelan dan dongakkan secara gabungan dalam bentuk sukuan. Jadi ada dua situasi. Sebelum kita mula melukis, kita kena kenal dulu kedudukan pelan dan dongakkan dalam sukuan. Okey, situasi yang pertama apabila kita melihat daripada arah kanan. Okey, pandangan daripada kanan bermaksud dongakkan sisi akan terbentuk sebelah kiri. Di bawah dongakkan sisi kita lukiskan garis condong 45 darjah. Kemudian pelan akan terbentuk di bahagian bawah kerana pelan adalah pandangan daripada atas, dan satu lagi yang belum kita tulis ialah dongakkan hadapan. Okey, situasi yang kedua, apabila kita melihat pandangan daripada sisi kiri, bermaksud dongakkan sisi akan terbentuk sebelah kanan. Jadi di bawahnya kita akan lukis garis condong 45 darjah, pelan akan terbentuk bahagian bawah, dan satu lagi yang belum kita tulis ialah dongakkan depan. Okey, sekarang kita rujuk kepada contoh. Okey, rajah menunjukkan satu prisma tegak dengan tapak segi empat tepat A, B, C, D, lukis dengan skala penuh. Okey, skala penuh bermaksud kita akan lukis objek tersebut mengikut ukuran sebenar. Okey, yang pertama kita akan lukis pelan, iaitu pandangan daripada atas. Kemudian kita akan lukis dongakkan daripada sisi Y, dan yang terakhir adalah dongakkan daripada sisi Z. Okey, kita nampak pada rajah ini X adalah pelan daripada atas, Z adalah pandangan sisi kanan, dan Y adalah dongakkan depan. Okey, jadi langkah yang pertama kita perlu lukis sukuan, bahagikan kepada 4 bahagian. Kemudian dongakkan adalah daripada kanan, bermaksud dongakkan sisi akan terbentuk sebelah kiri. Di bawahnya kita lukis garis garis 45 darjah, kemudian pelan akan terbentuk di bahagian bawah, dan dongakkan depan akan terbentuk di sebelah atas.
Kemudian cikgu akan letakkan gambar rajah dekat sini untuk memudahkan kita membuat rujukan. Okay, kamu tak perlulah lukis rajah ni sebab kamu dah ada rajah ini pada kertas soalan. Okay, langkah yang pertama, kita akan bina garis unjuran di sebelah kiri dan kanan dengan jarak lebih kurang 1 cm lah. Kalau kita tengok jarak ni lebih kurang 1 cm. Okay, kalau kita guna kertas petak bermaksud 1 petak lah. Dan juga di bahagian atas dan bawah. Okay, garis unjuran ini akan memudahkan kita melukis pelan dan dongakan. Okay, bentuk pertama ataupun imej pertama yang kita akan lukis ialah pelan. Pelan adalah imej yang paling senang untuk kita lukis. Dan kalau kita lihat daripada pandangan atas, apa yang kita akan nampak adalah tapak di bahagian bawah ABCD dengan ukuran 4/5. So, kita boleh lukis di sepanjang garis unjuran itu dengan ini adalah 4 cm dan dekat sini adalah 5 cm. Okay, kemudian kalau kita lihat daripada atas, kita akan nampak dua permukaan yang dipisahkan oleh sepanjang 2 cm dekat situ. So 2 cm. Okay, bermaksud di bahagian bawah ni adalah 2 cm. Dan dekat sini pun 2 cm. Kemudian kita boleh label lah plan tersebut iaitu FB. Kat sini adalah GC. Kemudian kita ada HK. Kita ada LD. KIA. Dan dekat sini adalah EJ. Okay, so kita dah lengkap melabel pelan. Kemudian langkah seterusnya kita akan unjurkan setiap bucu pelan tersebut ke atas. Okay, ke arah dongakan hadapan. So bucu ni unjuran dah ada. So kita unjurkan bucu kedua dan bucu yang ketiga. So kalau kita tengok dekat sini, untuk melukis dongakan depan sebenarnya kita dah ada template. Okay, yang menjadi garis panduan untuk kita melukis dongakan depan. So, template ini sebenarnya memudahkan kita untuk melukis dongakan hadapan. Okay, kemudian kita lihat daripada hadapan. Okay, daripada sini apabila kita lihat daripada hadapan, kita akan nampak kerak terentas. IBFEJI. Okay, jadi kita boleh terus melukis AB sepanjang 4 cm. Kemudian di sebelah kiri, AI 3 cm, BF 4 cm, kemudian kita ada IJ 2 cm, HG 2 cm dan kita boleh sambung. Okay, so kita nampak macam mana kita boleh melukis dongakan depan itu dengan senang sebab kita dah ada template daripada unjuran yang kita buat. Okay, seterusnya kita akan label kat sini 2 cm, okay, 2 cm, 4 cm, 3 cm. Kemudian kita ada BC. Kita ada kat sini FG. Kemudian kita ada AD. Okay, kemudian kita ada IL. Okay, lagi kita ada EH. Dan dekat bucu kita ada JK. Okay, JK. Boleh masukkanlah ukuran. Okay, itu adalah dongakan depan. Okay, seterusnya untuk kita lukis dongakan sisi. Biasanya dalam satu-satu soalan, bahagian yang paling susah untuk kita lukis ialah dongakan sisi. Okay, sebab itu dongakan sisi ini adalah imej yang terakhir yang kita akan lukis selepas pelan dan dongakan depan. Okay, untuk mendapatkan template bagi dongakan sisi, kita akan buat unjuran daripada dongakan depan ke kiri. Setiap bucu yang belum kita lukis unjuran, so kita akan unjurkan semua bucu bagi dongakan depan dan bagi pelan juga kita akan unjurkan kepada garis 45 darjah. Okay, naik ke atas. Bahagian yang ini dah ada unjuran. Okay, so kita akan nampak ini adalah template untuk kita melukis dongakan sisi dan kalau kita lihat daripada sisi sebelah kanan kita akan nampak permukaan yang paling besar BCFG dekat sini. Okay. Dan ada satu
garis sisi yang terlindung, yang ini yang kita akan lukis dengan garis putus-putus. Okay, so agak senang ya, sebab kita dah ada template sebenarnya. Okay, jadi kita akan label lah. Ini adalah BA. Okay, ini adalah CD. Kemudian kita ada FE di sebelah atas. Kita ada GH di sebelah atas. Kemudian garis yang terlindung adalah JI. Dan kita ada di hujung adalah KL. Okay, kat sini adalah 5 cm. 4 cm. So, sini adalah 3 cm dan 1 cm. Okay, so sekarang kita dah lengkap lah membina plan dan dongakkan menggunakan teknik gabungan dalam sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okay, so apa yang cikgu ingin simpulkan di sini ialah apabila kita lukis plan dan dongakkan dalam sukuan, sebenarnya dia akan lebih memudahkan kita kerana bila kita membina unjuran-unjuran daripada plan dan dongakkan depan, kita dah dapat template untuk melukis dongakkan sisi. Okay, so ini adalah salah satu contoh bagaimana membina plan dan dongakkan menggunakan kaedah sukuan. Okay, seperti biasa, sekiranya anda suka dengan video yang cikgu sampaikan, anda boleh like and subscribe. Okay, itu saja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.